Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi shahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli tan kuasa surau, tuan-tuan para jemaah yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama pada malam ini kita diberikan kekuatan, kelapangan dan kesempatan untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat, kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. InsyaAllah malam ni kita akan terus sambung kuliah kita seperti mana biasa. Walaupun saya duk rasa macam malam ni macam tak jadi dah. Sebab dah dekat nak raya ni, jalan pun jam belaka tadi tuan-tuan. Ya, saya tengok tadi kawan-kawan duk hantar report lah, gambar lah. Nak lepas Gombak tu pun tak tahulah. Nak kalau siapa nak ke Kelantan, Terengganu, Kuantan, masya-Allah. Ya. Kereta berduyun-duyun. Sebenarnya saya pun malam ni nak bergerak balik Kuantan juga. Idaklah balik Perak, balik ke sana. Metua nombor 2. Jadi balik rumah sanalah. Gilanya di sana. Jadi habis ni nak balik sanalah. Tak tahulah pukul berapa nak sampainya. Saya kata orang rumah, kuliah dululah. Nak pergi menempuh jam pun lebih kurang juga kan. Itulah. Tak apalah, pelan-pelan dah. Janji sampai. Baik. InsyaAllah malam ni kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Hadis Penawar Hati. Dan kita malam ni pergi hadis yang ke-6 tuan-tuan. Hadis yang ke-5. Hadis yang ke-5 yang bertajuk siapa orang yang bankrupt ataupun orang yang muflis. Bankrupt ataupun muflis. Baik. Siapa dia yang bankrupt ni? Kita baca dulu hadisnya tuan-tuan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qazafa hadha wa akala hadha wa akala mala hadha وسفك الدم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kamu siapakah orang yang muflis itu? Sahabat menjawab, orang muflis di kalangan kami ialah seseorang yang tidak memiliki dirham ataupun wang dan juga tidak memiliki harta. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebenarnya orang yang muflis di kalangan umatku ialah seseorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sembahyang, puasa dan zakat,
Tetapi dahulunya, yakni sewaktu di dunia, ia pernah mencaci maki si fulan, menuduh si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, dan pernah memukul si fulan. Maka akan diberikan kepada orang yang terenaya itu daripada pahala kebaikan orang tadi. Dan begitu pula seterusnya terhadap orang yang pernah terenaya, ia akan diberikan pula daripada pahala kebaikan orang tadi apabila telah habis pahalanya, sedangkan bebanan dosa pengenayaannya belum lagi dijelaskan, yakni belum dapat dibayar semua. Maka akan diambil daripada kesalahan orang yang terenaya itu, lalu dibebankan kepada orang tersebut. Maka selanjutnya orang itu akan dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Baik, keterangan. Kita hendaklah berhati-hati dan berwaspada daripada sebarang dosa dan kesalahan. Oleh itu hendaklah selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada orang yang terenaya dari perbuatan kita. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam hadis ini, inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudkan yang dikatakan sebenar-benarnya orang yang muflis ataupun bankrupt. Faham kita macam faham sahabat juga. Bila Nabi tanya siapakah yang dikatakan orang muflis, sahabat pun kata man la dirhama wala mata'. Orang tak ada duit, orang tak ada harta benda. Itulah muflis. Kita pun kalau di dunia ni maknanya duit tak ada, hutang keliling pinggang, tak boleh nak bayar bebanan hutang yang begitu banyak. Banyak orang berhutang hari ni tuan-tuan, sehingga diisytiharkan bankrupt ataupun muflis oleh mahkamah. Itulah jangan rajin sangat berhutang, ataupun yang berhutang tak kena tempat. Nak hidup bergaya, nak nampak hebat, tetapi pendapatan tu tidak semampunya nak menanggung gaya hidup yang seumpama itu. Maka sepatutnya hiduplah dengan cara yang kita mampu. Ukur badan, ukur di badan sendiri, jangan ukur badan orang tuan-tuan. Ukur badan orang memanglah nampak hebat, nampak besar. Kita ni tak sebesar mana. Yang ada pun cukup-cukup makan saja. Tapi geram, tengok orang kereta besar, kita pun nak kereta besar. Nak rumah besar, kita pun rumah besar. Nak bini besar, kita pun nak bini besar juga. Semua nak belaka lah tuan-tuan. Nafsu tu nak saja, kecenderungan kita tu, sedangkan kemampuan kita tak ada. Jadi bila mana kita berbelanja lebih daripada kemampuan kita, udah nak membayarnya tak mampu. Datanglah bank tanya bila nak bayar hutang. Hutang kereta, hutang rumah, hutang peribadi, kredit kad sampai 5-6. Amboi. Seronok shopping tip. This my card. Oh mak, sesi minyak isi penuh. Pakai kredit kad. Saya ni dah lama tak pakai dah kredit kad ni, dulu ya. Seronok bergaya, pergi mana pun kad dia. Udahnya pening kepala nak membayar. Bukan banyak pun, had limit 5,000 je pun. Tapi pening nak bayar tiap bulan tu. Bank telefon je, nyampah aku, bayar langsung tak pakai dah. Dia offer lagi 15,000, gaji dah naik. Dia offer lagi 15,000 limit dia bagi. Tak sia teman. Nampak tak kata orang Perak, tak sia teman. Tak nak dah, biarlah ada duit memang belanja, tak ada duit memang makanlah kicap dengan telur. Nampak senang cerita kita daripada menanggung beban hutang banyak-banyak. Pening dah, hutang yang ada pun tak tertanggung. Baik ya, jadi kita hidup dengan cara kita, dengan gaya kemampuan kita tuan-tuan. Jadi bila mana kita hidup dengan gaya yang tak sepatutnya, maka akan menyebabkan berlakunya muflis. Ataupun orang yang bisnes lingkup bankrupt, terpaksa nak tanggung hutang bank yang begitu banyak, income dah tak ada. PKP baru ni ramai yang diisytiharkan bankrupt. Itu dunia.
Kan? Orang bankrupt dunia ni dia boleh senyum lagi. Habis sengih-sengih. Teman dah bankrupt. Nampak? Boleh senyum lagi. Relax je. Bank kerja sana sini. Dia lepak kedai mamak boleh makan roti canai lagi. Steady lagi dia. Dunia tuan boleh lari. Tapi bak kata Nabi SAW dalam hadis ini, yang sebenar-benarnya yang dikatakan orang yang bankrupt, muflis ni siapa dia? Orang yang semayang, orang yang puasa, orang yang berzakat, orang yang beramal soleh. Ni orang baik-baik lah maknanya. Baik, ya. Tetapi dalam masa yang sama, ya, وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. Dalam masa yang sama dia buat kerja yang tak baik. Semayang juga rajin ke surau, kan? Tapi mengata orang pun kuat, memaki hamun orang pun boleh tahan. Buat tuduhan-tuduhan palsu, geram ke orang, pukul orang, belasah orang, makan reta orang, kan, tumpahkan darah orang, kan. Jadi maknanya orang yang seumpama ini, kata Nabi SAW, walaupun dia semayang, walaupun dia zakat, walaupun dia puasa, walaupun dia apa juga amal soleh yang dia buat, dia masih lagi terikat hutang dia dengan orang lain. Bukan hutang duit, tetapi hutang kezaliman yang dia lakukan ataupun penganiayaan dia kepada manusia lain. Sebab itu hubungan kita ni dua hala tuan-tuan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Kita berdosa dengan Allah, kita boleh minta ampun kepada Allah. Banyak mana pun dosa kita pada Allah, boleh minta ampun pada Allah. Tak semayang lah, tak puasa lah, tak bayar zakat lah, apa sajalah dosa kita dengan Allah, boleh minta ampun pada Allah dan Allah Maha Pengampun. Tetapi bila berhubung kait dengan sesama manusia, maka kita kena minta maaf pada manusia di atas kejahatan, kezaliman, penganiayaan yang pernah kita lakukan kepada manusia. Baik, dalam kitab ni sebut lagi tuan-tuan. Apa dia kata? Kita hendaklah minta halal daripadanya ketika kita masih ada di dalam dunia ini. Walaupun terkadang kita terpaksa merendahkan diri dan terpaksa menyusun 10 jari untuk meminta maaf daripada orang-orang yang berkenaan. Biarlah kita dipandang rendah atau hina di dunia ini, asalkan kita terlepas dari bebanan dosa pada hari kiamat nanti. Kita hendaklah bersedia menebus dosa dan kesalahan, walaupun dengan maruah dan dengan harta benda yang ada, kerana kita takut jadi terlambat sehingga tiba saat kematian atau kematian orang yang teraniaya daripada perbuatan kita, maka terpaksa kita berhadapan dengan orang yang berkenaan di Mahkamah Agung Rabbul Jalil, iaitu di padang mahsyar nanti. Allah, nampak tak? Ya, biarlah kalau kita ada salah sesama manusia, cepat-cepatlah minta maaf. Jangan nunggu raya saja. Ini nak minta maaf, tunggulah raya nanti teman minta lah maaf pada dia. Tak, kita tak tahu raya kita sempat tak sempat pun kita tak tahu, kan? Ramai kawan-kawan kita belum sempat raya. Ada nak nunggu pencen, belum sempat pencen, udah pergi dulu. Pergi ke mana? Ke tanah perkuburan. Nampak? Tak sempat. Jangan menunggu. Ada masa Allah bagi ni, inilah kesempatannya. Salah aku pada kamu, minta maaf ya. Ya, dosa aku pada kamu, aku pernah buat itu, buat ini. Kalau benda-benda yang berkaitan dengan harta benda, minta halal. Kalau perlu ganti, kena ganti tuan-tuan. Kena ganti. Aku dulu saja rembat selipar kamu di surau tu, kan? Minta halal ya. Apa halal-halal gantilah. Nampak? Kalau dia minta ganti, kena ganti tuan-tuan. Berapa ringgit? RM4.5. Bayar. Nampak tak?
Itu selipar murah. Kalau selipar ustaz RM40 bayar. Nampak tak? Siapa suruh rembat ustaz punya selipar? Nampak? Ustaz tak halal, ambil ubat koma. Nampak? Tak adalah, saya tak kisah sangat. Nampak macam mana udah tak ada selipar kan. Tapi jangan buat main perangai macam tu. Kenapa dia akan menyusahkan orang? Udah abalan kita balik kaki ayam. Mana selipar dah kena rembat. Nampak? Paksa beli selipar baru. Jadi menyusahkan orang. Itu benda kecil. Banyak benda lain lagi. Benda yang menjadi hak milik orang ramai. Lagilah. Bahaya tuan-tuan. Kita ambil hak orang. Tanah orang ke, duit-duit orang ke, dengan mudahnya kita ambil. Hari ini orang nak kaya segera. Tak kira dah cara halal ke cara haram ke, dah tak peduli dah. Jangan ambil mudah benda ni. Ini berlaku hari ni. Zaman-zaman scammer pun kita panggil ni, scammer. Dengar laporan yang ni kena tipu 30,000, 50,000, ratus-ratus ribu daripada scammer. Senangnya dia mencari makan tuan-tuan dengan menipu orang. Kalau sehari dia boleh tipu 10 orang, seorang bagi 1,000, sudah 10,000 pendapatan dia. Simple je. Dia hantar mesej pada kita, ustaz ni nombor telefon nipo saya, tipu saya rosak, ni ada masalah sikit lah, ni nak minta duit pinjam, besok saya bayarlah balik. Nipu tuan-tuan. Banyak yang menipu. Orang surau, orang masjid ramai kena. Di Ulu Langat tu ada ramai lah bendahari nama masjid pun kena. Semua kena tipu belaka. Ya. Kononnya daripada ustaz pun ada. Daripada ustaz pun ada. Dia buat ambil gambar kita. Gambar kita banyak dalam Facebook pun, dalam status kita kan. Gambar-gambar yang handsome macam gambar saya tu kan. Banyak dia ambil je, dia copy je. Dia meletak gambar saya kat situ. Kononnya saya pakai nombor telefon baru. Nak minjam 5,000. Nak beli benih musangking ke benda ke, macam-macam lah alasan. Pandai dia mah. Nampak? Jangan mudah percaya tuan-tuan. Telefon saya, ustaz benar ke ustaz nak minjam duit beli benih doroyan musangking ni? Mana ada. Teman doroyan dah berlambak dah, naik muntah makan. Tak ada siar teman makan musangking pun. Doroyan kampung teman lagi sedap. Nampak? Jadi maknanya tanya untuk kesahihan. Jangan main bagi je. Melainkan kalau memang betul daripada ustaz. Ustaz betul ke? Betul. Ya benar. Saya nak minyak 5,000. Tak apalah, bagilah. Kalau ustaz minta bagilah. Kalau ustaz sungguh lah. Kalau scammer jangan bagi tuan-tuan. Jangan bagi. Setakat ni saya tak pernah lah minta duit orang lagi. Buat kerja gila macam ni. Buat orang marah tuan-tuan. Buat orang bengang ke kita. Buat apa? Cari pasal dengan orang. Orang benci dengan kita. Bila kita minjam dia orang ni, hubungan baik dah jadi tak baik tuan-tuan. Saya ramai kawan-kawan minjam duit ke kita, sudahnya culah membayar. Kata orang Perak culah lah, berat nak membayarnya. Anak sudah sekarang nak negar pun tak nak dah. Nak nyembang, kita mesej dia bila nak bayar hutang, itu je lah. Sikit bukan sikit-sikit, belah-belah ribu ke tuan. Belah ribu, yang 20,000 lebih pun ada, 25,000 pun ada. I give cash money. Banyak duit saya dulu lah, ni dah tak ada duit dah, habis kering dah. Orang minjam belaka. Itu selalu minta saya lagi. Nampak tak? Jangan kata ustaz minjam memang tak ada duit dah. Ngam-ngam cai je. Dulu pernah sampai buat loan 100,000 saya. Kan? Udahnya tak bayar juga. Adalah hamba Allah tu. Janji nak bayar. Dah 10 tahun dah. Kupang pun tak ada. Nanya kita. Tak apalah, dunia kamu lepas lah. Kan? Kita ni kalau ada orang yang memang dia ada kesungguhan nak bayar walaupun sikit, tak apa. Orang macam ni insya-Allah terlepas akhirat, nanti dia terlepas. Sebab apa? Dia ada kesungguhan nak bayar. Teman ni janjinya nak bayar 200 sebulan, tapi minta maaf lah sangat, tengah sengket sangat-sangat, teman baru mampu bayar RM50 je. Boleh tak? Tak apa. Kalau ada orang macam ni tak apa, kerana dia ada kesungguhan nak bayar. Nampak? Ni langsung buat dek je. Kan? Telefon tak berangkat, mesej tak berjawab, bertemu bahu buat tak reti je. Mamat ni yang berhutang aku. Nampak? Ada tak orang macam ni? Ada. Nampak tak?
buat bodoh je. Geramnya. Seligi geram. Nampak? Geram kadang orang berhutang ni. Dan tu jangan berhutang pada orang rapat-rapat ni. Dia berhutang dengan bank tak apa. Dengan Ahlong jangan. Ahlong lagi banyak, lagi naya kan. Saya handle banyak kes jugalah. Di apa namanya, kaki tangan awam ni banyak berhutang dengan Ahlong ni. Sudahnya pinjam 4,000 dah jadi 15,000. Oi, lagi bahaya ya. Jadi makna jangan berhutang kalau kita tak mampu. Marah dia orang, hubungan jadi tak baik. Kawan dulu kawan rapat. Bila dah jadi macam ni, jadi tak rapat dah. Dia pula tak nak bayar, buat tak reti je. Tak apalah. Dunia kamu lepas kamu mati nanti, kamu waris-waris ni akan menuntut hutang. Kita akan menuntut pada waris-warisnya. Kalau aku mati, waris aku akan menuntut pada kamu. Kenapa? Sikap keras kepala manusia tak nak bayar hutang. Kalau dia ada usaha nak bayar, tak apa. Ada seorang Allah ni, dia berhutang dengan saya lama dah, tak sampai 1,000 pun. Ya, satu hari tiba-tiba muncul depan rumah. Baik, nombor telefon saya dia dah tak ada, tapi dia ingat rumah saya kat mana lagi. Apa hal mu? Orang Kelantan. Apa hal kata? Ni kawan dulu ada hutang ustaz. Bila tu? Lama lah ustaz. Saya memang ingat, saya buat tak ingat lah kan. Ya ke? Ya katanya. Kawan nak bayar ni. Tak apalah. Ada duit membayar lah kata kan. Padahal lama dah. Saya pun dah tak ingat dah dia ni. Sebab tak banyak. Kalau banyak tu menuntut lah. Sebab tak banyak. Sampai 1,000 pun. Dia bayar 100 sebulan. Tak apalah. Alhamdulillah. Dia bila tak bayar langsung, dapat je 100 lepas lah dia minyak aku. Nampak tak? Jadi maknanya ada juga usaha nak membayar. Tak apa. Kita tak marah. Ini langsung buat tak reti je. Siapa tak marah? Kalau tuan-tuan kena, siapa yang tak marah? Semua orang marah. Sebab tu jangan berhutang. Kan? Kalau tak mampu. Dan kalau kita ada hutang dengan seseorang, silalah bayar. Jangan sampai kita tak lepas nanti urusan kita dengan manusia di akhirat nanti. Kubur tu pun dah tak selamat dah. Kata orang kalau tak hutang nanti roh merayau merata-rata. Ya ke ustaz? Roh merayau merata-rata. Ya ke? Tu nampak macam hantu pocong lah apa semua tu. Tu orang tak ada hutang lah tu. Hidaknya. Kan? Janganlah percaya cerita drama, filem ngarut tu tuan-tuan. Dia tuan-tuan, roh orang baik-baik ni, dia akan pergi ke tempat para salihin. Kan? Itu apa namanya? Roh orang baik-baik ni. Tetapi roh orang yang tak baik ni, yang buat jahat dengan sesama manusia pun tak lepas ni, dia tak sampai tempat situ. Faham tak? Tu yang kata tergantung tu. Dia tak sampai ke tempat roh para salihin, para anbiya, para mursalin. Dia tak sampai situ. Dia tak kat situ je. Tergantung-gantung. Tapi hiduplah dia balik rumah. Kan? Habis balik, hutang tak bayar lagi. Tak adanya. Ya, apa namanya orang mati nak balik rumah. Tak ada. Tapi kesian ke dia lah. Ya, sebab dia bukan lagi, urusan dia bukan di dunia lagi. Dia dah di alam barzah. Cuma tempatnya, kedudukannya tak sampai ke tempat orang-orang soleh. Nampak? Naya tak naya? Berapa lama kat situ, tergantung kat situ, wallahu a'lam. Kalau waris ni tolong bayarkan hutang dia, halalkan, selamatlah dia. Kalau tidak, jenuh dia tuan-tuan. Jangan buat naya pada orang. Ni bab hutang ni nanti akan pergi kot lah. Jadi maknanya kalau dia halalkan, alhamdulillah. Saya pernah halalkan seorang hamba Allah ni banyak puluh ribu jugalah. Tapi orang kampung. Tapi dia ni baik. Walaupun dia berhutang, dia tahu dia berhutang dengan saya pun semua, dia kena kanser pula. Sedar-sedar saya jumpa dia tu masa tu dah stage 4 dah tuan-tuan. Ya, dah kering dah badan sekepin tinggi. Sebelum nak balik tu, lepas saya ziarah dia, sebelum nak balik tu saya kata, aku halalkan hutang kamu, ya, sebanyak mana aku halalkan. Nangis dia tak boleh nak cakap pula kerana sakit dia tu, dia tak boleh nak cakap, dia menangis. Mungkin dia hanya menunggu kata-kata tu daripada saya halalkan hutang kamu ngaku dah tak ada apa hutang. Nangis dia. Besoknya dia mantau balik kampung, meninggal. Allahu Akbar. Nyarislah sempat dia. Kalau tak sempat, tapi saya halalkanlah semua kerana dia orang baik-baik. Yang baik-baik tak apalah, dia pun ada usaha nak bayar, dia kata nak bayar long, katanya nak bayar, okey tak apalah. Tapi ada yang jenis keras kepala ni, itu teman nak nuntut juga tu rasanya. Geram perangai macam tu. Baik, itu maknanya. Itu bab wang ringgit. Begitu juga kalau
soal maruah. Itu pun benda yang apa namanya perlu kita jaga. Jangan sampai kita menjatuhkan maruah orang, malukan orang. Habis orang satu kampung ke satu taman ke penduduk Pantai Dalam ni semua tahu akibat fitnah kita, maka kita fitnah kita memburukkan orang tu rasa malu sangat-sangat. Aib dia didedahkan, sama ada betul ke tak betul ke, jangan kita dedahkan aib orang, tuan-tuan, melainkan atas tujuan-tujuan tertentu yang dibenarkan oleh syarak saja yang kita boleh dedahkan aib orang ni. Kalau aib yang berdosa dia, minum arak ke apa benda ke, kita pun ceritalah buruk dia apa semua sampai memalukan dia apa semua. Apatah lagi kalau berita tu berita yang tak benar, maka kita berdosa dengan dia, tuan-tuan. Kena minta maaf. Kamulah yang menjatuhkan maruah aku. Sebab itulah dalam kita hidup di dunia ni ada saman malu, kan? Saman malu bukan sikit-sikit, juta-juta juga orang saman, tuan-tuan. Mau tidak, jatuh kemaluan dia, kan? Jadi maknanya nak tak nak kena minta maaf juga. Kamu kalau tak bayar, kamu kalau tak minta maaf, aku sue kamu di mahkamah. Bayar 1 juta, 2 juta. Kenapa? Telah memalukan aku, kan? Itu saman malu. Bukan sikit-sikit, tuan-tuan. Bayarlah. Kalau tidak, kita tak lepas dengan dia, tuan-tuan. Jadi kalau perlu bayar, bayar. Kalau perlu minta maaf, susunlah jari minta maaf pada orang yang pernah kita buat salah. Ni raya tinggal sehari 2 hari ni. Raya haji pun raya haji lah. Raya puasa je minta maaf. Raya haji pun boleh. Sebenarnya raya haji, kan? Orang ataupun sempena apa namanya Yaumul Arafah, kan? Minta maaf pada sesama manusia. Aku dah buat salah kamu, mengata kamu, mengumpat kamu, fitnah kamu dan sebagainya lagi. Minta maaf, kerana dosa kita kepada sesama manusia. Kena bayar pun, kena bayarlah. Asalkan terselamat kehidupan kita di sana nanti, tuan-tuan. Dunia ni tak apalah, kita merendah diri. Pangkat kita tinggi pada dia pun tak ngapa, kan? Aku memang bos kat pejabat, garang, khadik, kadang-kadang maki hamun staff-staff ni. Ingat, dema juga manusia. Jangan suka-suka kita. Ingin pesan jugalah, mentang-mentang kamu bos, mentang-mentang kamu pegawai, senang-senang kamu nak maki-maki apa namanya pekerja-pekerja kamu. Ini orang-orang bawahan ni, kan? Ngata macam-macam, gelor macam-macam, ejek macam-macam, jatuhkan maruah dia. Dia pun ada maruah diri juga. Jangan kita dengan mudah mengata orang. Mentang-mentang pangkat kamu besar, itu bukan lesen bagi kamu untuk mengata orang, mengejek orang, menjatuhkan maruah orang. Sampai panggil orang, "Woi, bodoh, bahalul." Oh, mak oi, dia seorang lah bijak di dunia ni. Sedap-sedap mengata orang. Mentang-mentang dia bos, dia nak kata apa pun dia katalah, kan? Pemalas lah, apalah. Ya Allah, kadang kita sendiri tak sanggup nak dengar, kan? Jangan cakap macam tu. Walaupun dia memang orang bawah kita, tak apa betul ke apa benda ke, itu bukan alasan lesen bagi kita untuk mengata orang bawahan kita ni. Cakap elok-elok. Apa salahnya? Kan? Itu yang terbaiknya, supaya tidak ada dosa kita dengan dia. Nampak? Kalau gurau-gurau kawan-kawan tu lain cerita lah. Ini bukan gurau, ini serius sebenarnya. Dia sampai dia terasa hati. Kenapa? Dengan kata-kata orang tertentu tu menyebabkan dia terasa hati, sakitnya hatinya. Nampak? Kalau aku boleh saman malu, aku saman lah. Tapi itulah dia bos, nak macam mana? Pangkat dia tinggi, nak macam mana? Jadi tuan-tuan, hati-hati dalam perkara ini. Ya, jadi kalau kita ni perlu minta maaf, mintalah maaf. Jangan sampai kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti dalam keadaan kita terikat lagi apa dosa kita dengan sesama manusia ini, ya, terutamanya kejahatan mulut ni, lidah ni. Lidah yang tidak bertulang ni, sinilah banyaknya sumber kejahatan. Tangan tak banyak sangat, kaki tak banyak sangat, kan? Mata, telinga tak banyak sangat, tapi mulut ni, jahatnya, kan? Dalam kereta pun boleh, sambil-sambil bawa kereta, "Woi, bodoh, bahlul,
kereta besar, kepala otak kecil. Oh, tu dia punya maki lah, sedap. Bukan dia dengar pun, kamu dalam kereta cermin tutup. Kamu nak maki orang buat apa? Orang bukan dengar pun, tapi kita maki tu dah berdosa dah, tuan. Ya, maki tu dah berdosa dah. Jagalah. Orang kata jangan kita ni dengan mudahnya mencaci maki orang, mengumpat, mengata orang. Jadi mana itu kejahatan daripada lidah. Nabi pegang lidah ni, tuan-tuan. Nabi kata apa? Kuf alaika haza. Peliharalah ni lidah ni, elok-elok, baik-baik. Jangan dengan mudahnya kamu caci maki orang, fitnah orang, mengumpat orang. Jangan, jaga elok-elok. Ya, supaya tidak nanti kita berdosa dengan orang yang kita maki itu, orang yang kita fitnah itu, orang yang kita duk jatuhkan maruah dia tu, tuan-tuan. Jadi hati-hati. Dengan lidah juga Nabi kata ada manusia yang membuat tuduhan-tuduhan palsu. Ini kata fitnah ni, tuan-tuan. Ya, tuduhan-tuduhan palsu ni untuk apa? Kenapa? Kerana nak jatuhkan maruah orang lah biasanya. Maka dia buat tuduhan-tuduhan palsu. Kawan tu tak buat pun, tapi dia tuduh benda tu, orang tu buat. Jadi ini boleh kena hukuman qazaf, tuan-tuan. Ya, kalau buat hukuman palsu ni, sumpah palsu ni. Ya, sumpah palsu pun termasuk jugalah, boleh kena hukuman qazaf. Qazaf ni 80 kali sebatan, jangan main-main. Atau kalau ikut cara Islam betul lah, tuan-tuan. Ya, bila mana buat tuduhan tanpa bukti, saja-saja aja nak buat tuduhan palsu untuk jatuhkan maruah seseorang pun. Ini benda yang terikat kita dengan sesama manusia. Hati-hati. Kalau benda tu tak pasti, jangan kita sebarkan. Tambah ni dunia hari ni dalam telefon ni, kan, benda tak pasti tapi dia punya sebar lah. Ya Allah, kan, banjir di Kedah 80 orang mati. Ini tanggungjawab kerajaan negeri Kedah. 80 orang, ya benar. Habis dia sebarnya tu. Tengok 3 orang mati kan. 3 orang je pun. Itu pun terperangkap dalam rumah banjir besar tu lah. Nampak? Buat cerita dua hala. Orang ni pun forward. Habis semua orang percaya cerita-cerita bukan tu. Benda tak pasti. Kalau daripada saluran yang tak ada autoriti, apa kita nak sebar kan? Bacalah dia sendiri. Entah ya tak ya entah. Kan? Tambah mamat ni, kepala kan betul sangat kadang. Nampak? Jadi pastikan benda tu sahih, maklumat tu betul, baru kita sebarkan. Kalau tak sah, jangan. Termasuk jugalah hadis-hadis Nabi. Kadang-kadang yang bukan hadis, dia kata hadis yang sahih, sebetul rupa-rupanya hadis palsu. Ini banyak. Jadi benda yang tak sahih ni, kita refer dulu, tanya dulu kepada sahabat-sahabat kita. Banyaklah, tambah esok Yaumul Arafah ni, macam-macam cerita, macam-macam apa namanya, hadis lah, apalah. Yang betul itu betul lah, yang tak betul itu banyak je boleh tahan juga, tuan-tuan. Jadi hati-hati dalam kita duk menerima berita, kesahihan sesuatu berita. Ya, baik. Kemudian termasuk jugalah yang disebutkan dalam hadis ini, wa akala mal haza, yang makan harta orang lain. Ya, yang makan harta orang lain ni maksudnya mengambil hak orang lain. Kita dah sentuh dah dulu tuan-tuan soal pemilikan ni. Ya, soal orang lain ni bukan hak kita. Jangan kita suka-suka nak ambil benda yang bukannya hak kita ni, tak boleh. Kalau kita jual beli muamalat ni jadi tak sah lagi, sebab bukan hak kita. Saya sentuh sikit bab korban, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau buat korban, terutamanya di luar negara, tuan-tuan kena pastikan lembu ke kambing ke itu memang wujud dan menjadi hak milik dia, hak milik syarikat yang organize, yang menyusun, menguruskan soal lembu korban tu. Kalau dia tak ada lagi lembu tu, maknanya tuan-tuan akad dengan dia akad yang kosong, sebab dia tak milik lagi. Nanti bagi Kemboja, nanti teman belilah 200 ekor. Memang nak beli cadangnya minggu depan. Benda tu maknanya tak ada lagi. Bila tak ada lagi, akad tu jadi tak sah, tuan-tuan. Hati-hati. Pastikan dia dah memang ada lembu.
Kami dah memang, syarikat kami dah memang beli lembu daripada orang kampung 200 ekor. Memang ada lembunya. Nampak tak? Okey, kalau dah ada, baru boleh kita akad untuk wakilkan dia lembu korban kita. Benda tak ada, benda yang bukan hak milik tak boleh. Benda yang jadi pemilikan ni, pertamanya melalui kalau dia bela, beli, beri. Dia 3B. 3B. Beli apa namanya? Mana dia bela lembu tu daripada kecil lah sampai cukup umur, cukup syaratnya, dia pun sembelih korban. Dia bela sendiri. Kat flat ni ada orang bela lembu? Mana ada? Siapa bagi kan? Tak ada orang bela lembu. Kalau tak bela lembu, beli lembu. B yang kedua, beli lembu. Beli kepada seseorang, kita pun lembu yang dah cukup syarat bersemua, kita pun sembelih korban. Beli. Bila dah beli, dia jadi hak milik kita. Ataupun kita masuk satu bahagian RM750 ada, RM800 ada. Seekor lembu pun saya beli baru ni RM5,500 juga. Boleh tahan. Yang jenis yang daging ni boleh dah dapat 100 hingga 120 kilo. Dah nak besar, satu bahagian RM800. Lembu pun mahal pada nak dara lagi. Tiap-tiap tahun naik harga. Sebab tu orang saya lembu lagi pada orang. Nampak tak? Lembu mahal pada orang lagi. Tu masalah. Jadi tak kisahlah tu. Maknanya kita beli, maka dia jadi hak milik kita. Yang ketiga, beri. Beri ni maknanya walaupun dia jadi hak milik kita, kita kena beri kepada seseorang yang kita hendak itu baru jadi hak milik dia. Saya bagi contoh. Tuan-tuan masuk bahagian korban. Tuan-tuan beli seekor lembu. Lepas tu tuan-tuan akad, ni lembu saya, isteri saya yang pertama, isteri saya yang kedua dan yang ketiga, dan anak saya yang sulung, anak saya yang kedua daripada isteri pertama, sekian nama-nama. Contoh nak bagi mudah faham. Celik sikit biji mata tu, jangan bagi si pertama je, si kedua tak bagi. Bagilah sama rata baru adil. Jadi maknanya tuan-tuan pun akad dengan tukar sembelih ke, atau tuan-tuan sembelih sendiri ke, dalam keadaan tuan-tuan tak beri lagi pada orang tu, maka korban itu jadi milik tuan-tuan seorang saja yang sebenarnya. Tuan-tuan kena beri dulu. My dear wife, my dear first wife, I give you one of part of this korban. Cakap orang putih lah pula kita. Nampak tak? Orang Perak cakap orang putih jangan main-main. Nampak? Jadi abang bagi pada kamu satu bahagian. Jumpa pula isteri seorang lagi, abang bagi kamu satu bahagian. Anak kita Kak Long, ayah bagi pada kamu satu bahagian. Abang Cik, ayah bagi kamu satu bahagian. Itu makna beri. Kita beri jelas. Mana mereka ni menerima pemberian kita. Dari situlah baru boleh akad untuk korban itu tuan-tuan. Bila mana kita dah beri, jadi hak milik mereka. Tapi kalau kita tak beri, kita buat lah nama ni. Dia orang pun tak tahu. Anak-anak kita tak tahu, isteri tak tahu, mak kita ke, ayah kita ke tak tahu yang kita masukkan mereka, nama mereka sebagai korban. Tak tahu. Idaklah tahu pun. Maka dia jadi korban kita seorang-seorang je tuan-tuan. Hak mereka tak dapat. Sebab tu kena ada beri, tu kena ada supaya sempurna soal pemilikan. Tu ya, beli, beri. Ingat ya, baru sah kita punya korban tu. Ni nak korban, main bagi duit janji bagi. Teman korban 2 ekor di Komboja non. Tak ya, lembu tak ada. Pastikan yang betul-betul lah tuan-tuan ya, insya-Allah. Yang faham tu tak apa. Termasuklah yang kalau kita hari ini, kalau di kerajaan kita sistem tender. Sistem tender ni barang sampai baru bayar, betul tak? Betul. Tapi dalam bab korban ni kami pun sistem tender juga. Tak boleh. Saya kata bayar dulu baru boleh buat korban. Jangan lepas korban baru bayar. Itu tak jadi hak milik kita lagi. Dia tak sempurna pemilikan tu lagi. Ya, saya pesan, okey, settlekan bab tender ni, buat pembayaran kepada syarikat toki lembu tu, baru kita buat majlis korban, baru sah. Kalau tidak, tak sah tuan-tuan. Jangan main-main. Ni soal pemilikan. Jadi maknanya
kita nak korban pun dengan ilmu. Atau bab lain korban ni panjang lagi tuan-tuan, kena satu masa khas pula kita nak sembang bab korban ni, ya, insya-Allah tuan-tuan. Jadi kita faham, ya, kalau yang pakai lembu curi lagilah lagi tak patut. Tak mana-mana punya lembu kan, orang lain ni sumbat lembu dalam kereta tuan-tuan. Handai betul lah dia mau. Baik, jadi maknanya bab harta benda ni, pastikan harta itu harta yang menjadi hak milik kita tuan-tuan. Kemudian pernah juga menumpahkan darah seseorang, itu juga termasuk, ya, hutang kita sesama manusia. Allah, mentang-mentang lah taiko besar kita dulu pantai dalam ni, siapa tak kenal kita. Sikit-sikit lempang orang, sikit-sikit tumbuk orang, sikit-sikit belasah orang, berdarah-darah orang tuan. Setiap titisan darah orang daripada kezaliman yang kita lakukan, penganiayaan yang kita lakukan, membawa maksud kita berhutang dengan dia. Tuan-tuan jumpa balik orang tu, minta maaf banyak-banyak, aku dulu belasah kamu, kau dengan ceritanya 8 batang gigi kamu patah, 2 tulang rusuk patah, lebam biji mata kamu, aku minta maaf banyak-banyak. Kena minta maaf. Kalau dia maafkan, tak apa, tak apalah, ya, kamu dulu ketua gangster, aku pun faham, ya, aku pun gangster juga. Gangster sama gangster bergaduh, biasalah kan. Tapi kalau orang ni kata aku maafkan kamu, syaratnya gigi kamu pun 8 batang aku mesti patahkan, terimalah hakikat. Mai sini, dia belasah 8 batang pula gigi kita patah, apa nak buat? Kalau tidak aku tak maafkan kamu, kan? Contohlah, kalau kita nak kemaafan daripada dia, terpaksalah kita terima hakikat itu. Nampak? Jadi maknanya jangan kita buat kata enaya pada sesama manusia dengan menumpahkan, apatah lagi menumpahkan darah, membunuh jiwa. Lagilah, sebab itulah kita ada hukum hudud, qisas. Nampak tak? Ada hukum bunuh balik. Kamu bunuh aku, waris ada hak untuk membunuh orang pembunuh tersebut. Ini keadilan dalam Islam. Mesti cara macam tu. Jadi makna itu sama manusia. Kalau kita buat jahat, kalau ganas sangat kita, orang itu jahat-jahat sangat kita pada manusia, ingat, ya, minta maaf balik. Kalau dia maafkan, tak ada masalah, selamat kita. Minta maaf banyak-banyak, dulu aku jahat, ya, aku pukul kamu, aku ketuk kepala kamu sampai benjoy-benjoy, nampak, patah gigi kamu, berdarah bibir kamu, minta maaf banyak, ya. Nampak tak? Itu maknanya kalau kita pernah tumpahkan darah orang, pernah penjarakan orang dengan tuduhan yang tak betul, termasuk juga buat fitnah sampai orang tu masuk penjara bertahun-tahun, sedangkan kesalahan itu dia tak buat. Mana tuduhan palsu, kan? Itu juga termasuk kira dosa kita pada sesama manusia. Kerana fitnah kamulah aku duk penjara banyak beberapa tahun ni, kan? Sampai aku tak tengok anak bini aku bertahun-tahun, berbulan-bulan. Dosa sesama manusia. Kerana apa? Buat tuduhan palsu, kan? Konon dialah ni yang buat itu, buat ini, sampai kawan itu terpenjara. Maka itu juga termasuk kejahatan kita pada sesama manusia. Kena minta maaf. Andai kata kita tak minta maaf, ni kata akhirnya jadi orang muflis ni tadi. Semayang, puasa, zakat, baca Quran, zikir. Tetapi dosa kita sesama manusia belum settle lagi. Maka di akhirat nanti orang-orang yang pernah kita enaya akan menuntut di hadapan Allah. Dunia kita lepas, kita boleh lari, kita buat kita buat tak tahu je. Alah, apa aku heran. Nampak? Memanglah dunia kamu boleh cakap macam tu. Di akhirat, golongan ni kamu nak lari mana? Nak ngusung nyorok kat mana? Dunia boleh nyorok, kan? Pergi hutan Amazon ke, nyorok lah hutan ke, kan? Hutan belum Perak tu ke, nyorok. Boleh nyorok, boleh lari. Akhirat nak lari mana? Tak ada, semua orang ngadap Allah Ta'ala, one by one. Sedangkan kamu ada salah sama manusia, orang ni akan dakwa di hadapan Allah, dia ni dulu ambil hak aku, dia ni dulu pukul aku, dia ni dulu tumpahkan darah aku, dia ni dulu buat tuduhan palsu pada aku. Lah ni aku nak balik, aku nak hak aku ditunaikan.
Apa dia nak? Aku nak pahala-pahala kamu, bawa sini. Dia tak nak duit kita, duit tak laku. Masa tu duit tak laku. Ringgit Malaysia sudah tak laku. Rupiah tak laku. Bat tak laku. Dolar Amerika tak laku. Pound sterling dah tak laku. Rupi tak laku. Yang laku ketika itu ialah pahala. Aku nak pahala semayang kamu. Aku nak pahala puasa kamu. Aku nak pahala zikir kamu. Aku nak pahala kamu beramal dengan sunnah. Bawa sini pahala. Dia nak pahala kita, tuan-tuan. Pahala kita tidaklah banyak mana pun, ciput je. Kan? Nak juga. Apa nak buat? Kalau tidak, sekarang ke neraka. Sudahnya. Bagilah kita pahala kita pada dia. Bagi. Rupanya bukan seorang, dua orang. Bukan 10-20 orang, sudah beratus-ratus orang penganiayaan yang pernah kita lakukan. Maklumlah dulu dunia skamer. Kerja skamer, tipu ramai manusia yang pernah ditipu. Kan? Dosa daripada manusia begitu banyak. Orang-orang macam ni nanti menuntut hak mereka di hadapan Allah. Sudahnya habis pahala. Pahala habis, apa nak buat? Tanggung pula dosa orang yang pernah kita zalimi. Kita tak buat dosa tu, tapi terpaksa menanggung dosa orang. Kenapa? Kerana kita pernah menzalimi dia. Udah nak bagi pahala dah habis. Udah tak ada duit. Tanggung dosa orang pula. Summaturha finnar. Seterusnya disumbatkan ke dalam neraka. Allah. Ni kata orang bankrupt tadi sebenarnya, tuan-tuan. Ya? Orang yang muflis di akhirat nanti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Hadis ni memberikan pengajaran yang amat besar kepada kita, supaya kita menjadi manusia yang menjaga hubungan kita sesama manusia. Ya, hubungan dengan Allah memang cantik, kitalah cantik jaga, tapi hubungan kita sesama manusia ni biarlah. Mana yang patut kita minta halal, minta halal. Mana yang patut kita minta maaf, minta maaf. Mana yang patut kita bagi ganti rugi, bagilah ganti rugi. Asalkan sesama kita manusia ni lepas. Mana hak orang yang selama ni kita miliki, pulangkan balik. Tanah ni aku ambil secara tak betul, aku ukur tak betul. Sebenarnya tanah ni hak kamu, kan? 3 ekar ni hak kamu sebenarnya, tapi aku tipu kamu. Nampak? Ada orang macam ni. Bagi balik. Ambil lah, ini hak kamu, aku tak nak. Takut dunia dia aku nampak hebat, kan? Tanam doyan musangking, IOI, tapi di akhirat nanti merana aku kerana tanah sekangkang kera ni. Bagi balik duit, bagi balik reta benda, bagi balik, kan? Dulu aku rembat motor siapa entah, bagi balik. Nampak? Kalau dah rosak, ganti rugi. Ganti rugi, tuan-tuan. InsyaAllah baru kita selamat di sana nanti. Ya, jangan seronok dunia, sana tak selamat. Takut kita, tuan-tuan. Jadi inilah pengajaran yang boleh kita dapati daripada hadis ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan menjadi peringatan bersama kepada kita. Ya, ubahlah gaya hidup kita supaya kita bersederhana dalam segala hal. Ya, kita hidup mengikut kemampuan kita, supaya kita tak ada, orang kata, kesilapan, kesalahan kita dengan manusia lain. InsyaAllah, tuan-tuan, ya. Jadi itulah beberapa perkara yang mungkin kita boleh kongsi bersama pada malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua, insya-Allah, tuan-tuan, ya, daripada hadis yang telah saya bacakan tadi. Jadi insya-Allah kita akan jumpa dalam kuliah kita yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.